Saya nak masuk perkara yang terakhir. Kita nak bahaskan sedikit. Kemudian kita tamatkan kelas kita seperti biasa. Jadi hari ini saya nak praktikkan apa yang kita belajar. Ya. Okey. Okay, jelas ke tak jelas? Ya, jelas ke tak jelas? Okey. Tulis di ruangan komen. Ya. Kalau jelas, alhamdulillah saya jelas. Okey, tulis tuan. Saya nak buat kepastian dulu. Jadi hari ini tuan-tuan dah pakai 3 kaedah untuk satu ayat yang cukup panjang tuan-tuan, ya. Jadi kita dah ajar benda yang sama, ya. Yang pertama lihat haraf ataf, kemudian tengok sebelumnya ada tak haraf ataf, kemudian yang terakhir lihat pada terjemahan mafhum, insya-Allah. Baik, alhamdulillah jelas. Baik, kalau jelas tuan-tuan, saya nak masuk kepada jumlah yang pertama sahaja. Yang ni kita nak bahaskan lebih kepada perbahasan bahasa Arab. Saya nak tunjuk kepada sahabat kita tadi, jumlah yang pertama memang tak tergantung. Ya. Okey, kita nak tunjuk dekat tuan-tuan. Okey, saya padam dulu semua tuan-tuan. Okey. Jadi sebenarnya apabila tuan-tuan dah dapat potong ayat ini, sebenarnya tuan-tuan dah boleh faham ayat kita sebenarnya, ya. Ayat kita ni ada 7 cerita. Fahamlah tu, ya. Apa cerita yang pertama, apa cerita yang kedua dan sebagainya, ya. Cuma kita nak masuk dengan lebih mendalam. Dah belajar, maka kena lebih mendalam lah. Maka kita akan dapat makna yang lebih cantik, ya. Kita akan tunjuk kenapa ayat yang pertama tidak tergantung. Nampak macam tergantung, kan? Tapi sebenarnya dari segi kaedah bahasa Arab, dia tidak tergantung. Okey, sekarang tengok dekat depan. Ayat yang pertama ialah innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Kita nak tunjuk dekat tuan-tuan, ya. Sebab tu biasa saya akan fokus jumlah yang pertama. Okey. Jadi seperti biasa, perkara yang pertama yang saya wajib ulang ialah masalah jumlah. Kita dah bagi tahu. Sebab tuan-tuan akan tentukan jumlah kita ni jumlah apa? Jumlah ada 2 saja. Yang pertama jumlah ismiyah. Yang kedua ialah jumlah fi'liyah, ya. Dimulai dengan isim ismiyah, dimulai dengan fi'il jumlah fi'liyah, ya. Okey. Jumlah ismiyah tuan-tuan dah faham, cari subjek, cari predikat. Yang ni kita dah buat tuan-tuan, ya, sebelum daripada ini. Alhamdulillah tuan-tuan faham, ya. Subjek benda yang kita nak bincang, predikat benda yang menjelaskan ada apa dengan subjek, ya. Subjek mesti baris depan, predikat mesti baris depan. Kita dah jelaskan, ya. Kemudian jumlah fi'liyah tuan-tuan kena cari 3 perkara untuk faham. Yang pertama, apa fi'il yang nak dibincangkan, siapa pelakunya dan ada ke tidak yang kena perbuatan tersebut, ya. Dan tuan-tuan dah belajar fa'il mesti baris depan, maf'ul mesti berbaris atas, ya. Ini apa yang selalu kita ulang-ulang tuan-tuan, ya. Okey, tulis di ruangan komen dahulu. Ingat ke tak ingat? Tulis di ruangan komen dulu. Ingat ke tak ingat? Ini perbahasan yang terakhir kita. Tuan-tuan selesai yang ni, kita boleh tutup kelas kita, insya-Allah. Okey. Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat tajuk jumlah kita? Ya, ini saya akan ulang sampai tamat kelas kita tuan-tuan. Sebab tajuk ini sangat penting. Nampak macam simple tuan-tuan, ya. Sebab nanti kita akan ada penambahannya, insya-Allah. Okey. Sekarang tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Tulis dulu ingat ke tak ingat, ya. Apa yang saya pasti, insya-Allah tuan-tuan ingat. Sebab kita dah ulang beberapa kali, kan. Okey, dah. Semua ingat. Okey, sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Jumlah yang pertama yang kita bincang pada pagi ini tuan-tuan. Jumlah ni tuan. Innama ta'buduna min dunillah ni tuan, ya. Soalan saya, ini jumlah ismiyah ke fi'liyah tuan-tuan? Ya. Min dunillahi awsanan. Okey, jawab soalan saya tuan. Ini jumlah yang pertama ni jumlah ismiyah ke fi'liyah tuan-tuan? Cuba jawab. Ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Okey, alhamdulillah terbaik, semua ingat. Okey, sekarang dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Cuba jawab. Ya, innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Ya, perhati betul-betul, dia dimulai dengan kalimah apa? Ya, yang kita nak salah satu, sama ada dia dimulai dengan isim ataupun fi'il. Ya,
haraf kita tak nak layan. Dia adalah jumlah apa tuan-tuan? Okey. Dia adalah jumlah fi'liyah tuan-tuan, ya. Dia adalah jumlah fi'liyah. Jawapannya betul tuan-tuan. Sebab dia dimulai dengan kalimah fi'il kan? Baik, mana kalimah fi'il yang pertama? Confirm tuan-tuan akan jawab ta'buduna. Kamu sembah, ya. Ya. Kamu sembah. Dia fi'il apa? Dia fi'il mudhari'. Macam mana tahu dia fi'il mudhari'? Sebab tidak ada telah. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan akan jawab macam tu, ya. Dan kalau tanya siapa yang tanya saya sekarang, Ustaz, macam mana saya nak tahu ta'buduna fi'il mudhari' kalau tak ada terjemahan? Sabar, tuan. Sabar, tuan. Jangan bimbang. Sampai waktunya kita akan bagi, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok je ta'buduna, nanti kita akan bagi kaedah, insya-Allah terus nampak dia adalah fi'il mudhari'. Boleh, tuan-tuan? Yang penting sekarang, tuan-tuan wajib faham dahulu dia adalah jumlah fi'liyah sebab dimulai dengan kalimah ta'buduna, ya. Bermakna automatik kalimah yang berada sebelum ta'buduna, iaitu inna dan juga kalimah ma ini, tuan-tuan, dua-duanya adalah kalimah haraf. Yang pertama dia adalah haraf taukid, yang kedua dia adalah haraf nafi sebab terjemahannya tidak, kan? Bermakna kalau dua-dua kalimah ini kalimah haraf, maka kita abaikan sahaja. Betul ke tak, tuan-tuan? Yang tu yang kita selalu buat, kan? Cuma hari ni saya buat cepat sikit, tuan-tuan, supaya ada benda yang saya boleh fokuskan pada hari ini, ya. Okey. Jadi kalau betul dia adalah jumlah fi'liyah sebab dimulai dengan kalimah fi'il ta'buduna, maka tuan-tuan kena cari berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ul. Okey, sekarang soalan saya, tuan. Mana fi'il kita tadi? Fi'il kita ialah ta'buduna. Fi'il kita ialah ta'buduna. Apa terjemahan ta'buduna? Terjemahannya ialah kamu sembah, tuan. Ya? Sembah, tuan, ya. Kita nak bincang perbuatan sembah. Baik, soalan saya, tuan. Siapa fa'il? Siapa pelaku kepada kalimah sembah ni, tuan? Siapa fa'il dia, tuan? Cuba jawab, tuan. Yang tu saya nak tuan-tuan jawab. Siapa yang sembah dalam cerita kita ni, tuan? Siapa yang melakukan ta'buduna ni, tuan? Siapa dia, tuan? Ya? Siapa dia? Siapakah pelaku kepada kalimah ta'buduna? Siapakah dia, tuan? Siapakah dia, tuan? Siapakah dia, tuan-tuan? Siapakah dia, tuan? Ini semua ulangan ni, tuan-tuan, ya. Ulangan dan juga praktik apa yang kita dah belajar, ya. Okey, sekarang saya nak tanya, siapa fa'il ataupun pelakunya? Jawapannya ialah kamu. Ahsantum. Terbaik, tuan-tuan, ya. Jawapannya ialah kamu, tuan-tuan, ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil dia antum. Kenapa kita kata kamu, tuan-tuan? Sebab dalam ayat kita sekarang tidak disebut dengan jelas siapa pelakunya. Betul, tuan-tuan? Sebab itulah kita kata kamu, ya. Okey, sekarang soalan saya, tuan-tuan. Ya. Siapa kamu ni, tuan-tuan? Ya, siapa kamu ini sebenarnya, tuan-tuan? Cerita kita rujuk kepada siapa ni, tuan-tuan? Saya nak tengok tuan-tuan ingat ke tak ingat cerita kita ni berkait dengan siapa ni, tuan? Berkait dengan siapa? Siapa kamu ni, tuan-tuan? Ya. Ya, siapa kamu dalam cerita kita ni, tuan? Siapakah kamu, tuan? Siapa kamu ni lah? Betul, jawapannya kamu. Ya, kelas tuan-tuan ni memang bagus, tuan, ya. Setakat ni kelas tuan-tuan memang paling terbaik lah. Ya, kalau fa'il tak ada, dia akan sebut terus ganti nama. Ya. Kalau kelas lain, masih lagi ada yang sebut direct, ya. Bagus. Jadi kita refer kepada kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Cerita kita ni kaum Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Jangan lari jauh-jauh, ya. Bukan orang kafir, bukan apa, tuan, ya. Kaum Nabi Ibrahim. Okey, sekarang soalan saya terakhir, tuan. Ya, soalan saya terakhir. Ada ke tidak maf'ul dalam ayat kita hari ni? Ada tak yang kena sembah ni, tuan, ya? Kaum Nabi Ibrahim ni sembah apa ni, tuan? Ada tak maf'ul dalam ayat kita? Cuba jawab, tuan.
Ada tak maf'ul dalam ayat kita ni tuan? Ada ke tak ada? Ada ke tidak maf'ul dalam ayat kita? Sekarang kita nak bincang kalimah perbuatan sembah, ya. Siapa yang sembah ni? Kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim itu sembah apa? Itu soalan saya. Ada tak maf'ul kita tuan? Ya, ada tak maf'ul kita pada pagi ini tuan? Okey, alhamdulillah semua jawab kaum Nabi Ibrahim, ya. Kaum Nabi Ibrahim. Kak Nisa bukan kaum Nabi Nuh, ya. Kaum Nabi Ibrahim. Kita dah masuk cerita kaum Nabi Ibrahim, ya. Okey. Ada tak maf'ul, ada tak yang kena sembah dalam ayat kita? Baik, jawapannya ada. Kalau ada, mana maf'ul kita? Ya. Jawapannya maf'ulnya ada. Mana maf'ul kita? Mana maf'ul kita? Apa yang kaum Nabi Ibrahim sembah dalam ayat kita? Ahsantum. Jawapannya ialah ausanan. Ya, ausanan. Mana bukti ausanan itu boleh menjadi maf'ul? Ya. Terang-terang hujungnya berbaris atas. Betul tuan? Sebab kita memang dah belajar maf'ul mesti berbaris atas. Ausanan berbaris atas. Betul tuan? Baik, sekarang apabila tuan-tuan dah kata ausanan itu maf'ul, maka ayat kita dah sempurna ke belum? Dah sempurna. Kita dah tahu tuan-tuan. Kita nak cerita pasal siapa? Ta'buduna. Ta'buduna, siapa pelakunya? Kaum Nabi Ibrahim. Sesungguhnya tidak lain engkau, wahai kaum Nabi Ibrahim, kamu sembah apa? Itu maksudnya tuan. Kamu sembah apa? Kamu sembah ausanan, patung-patung berhala. Jadi dah selesai ke belum masalah kita tuan? Dah selesai. Sempurna ke tidak ayat kita? Dah sempurna sebab kita dah ada. Siapa yang pelakunya? Kaum Nabi Ibrahim. Apa mangsanya tuan? Apa yang disembahnya? Ialah ausanan. Maka ayat ini yang kita potong tadi tuan. Ayat yang kita potong tadi tuan. Jawab tuan. Ya? Jawab. Ayat yang kita potong sampai dekat ausanan itu sekarang lengkap ke tak lengkap? Faham ke tak faham? Tulis juga ruangan komen. Kita nak tunjuk tu lah, ya. Nampak macam tak lengkap tu kan? Ya, macam tak lengkap, ya. Rupa-rupanya dia lengkap dari segi sudut bahasa Arab. Sebab apa? Dia dah ada fa'il, dia dah ada fa'il, dia dah ada maf'ul. 3 perkara yang perlu kita cari ada dalam ayat ini. Maka ayat ini dikira sempurna ke tak sempurna? Tergantung ke tidak ayat kita? Ya. Sebab itulah siapa yang potong sebelum kalimah ausanan, dia kata ausanan tu haraf ataf tadi. Maka ayat kita waktu itu barulah tergantung, ya. Sesungguhnya kamu sembah selain daripada Allah, saya pun senyap. Ayat tu tergantung ke tidak? Maka waktu itu barulah tergantung. Sebab apa? Sebab tidak ada maf'ul, ya. Kita tidak akan tahu siapa yang disembah ni. Nampak tak tuan? Tapi sekarang apabila kita masukkan ausanan dalam cerita kita, walaupun masuk saja ausanan, maka ayat kita dah sempurna. Sebab dia dah cukup syarat, ada fa'il, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Maka ayat kita sempurna. Sempurna dari segi sudut bahasa Arab. Bermakna kalau tuan-tuan baca ayat ini tidak mencacatkan maknanya. Ya. Sebab itulah tuan, yang paling penting dalam ilmu wakaf dan juga ibtidah ini ialah mesti lengkap maknanya dari segi sudut bahasa Arab. Ya. Bukan dari segi sudut pemahaman kita semata-mata. Mesti sempurna dari segi sudut bahasa Arab. Sebab tu saya tekan awal-awal tuan-tuan, ya. Sebab tu saya tekan awal-awal kelas kita mesti faham apa itu jumlah, ya. Jumlah ismiyah perlu ada apa? Jumlah fi'liyah perlu ada apa? Sebab kalau dah cukup maklumat yang perlu ada, bermakna dikira dalam bahasa Arab, ayat itu sudah sempurna. Boleh kita wakaf tanpa perlu kita ulang-ulang lagi. Nampak tuan-tuan? Jadi ayat kita pada hari ini tuan-tuan, ya, ayat kita jawapannya sudah sempurna dari segi sudut bahasa Arab. Bermakna silap ke tak silap? Tak silap lagi. Ya. Jadi boleh tak nak berhenti dekat ausanan? Boleh tuan-tuan. Innama ta'buduna min dunillahi ausana. Boleh wakaf dengan tenang, kemudian teruskan saja. Tak perlu ulang-ulang lagi tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, tuan-tuan mesti satu cara saja tuan-tuan untuk faham tuan-tuan sempurna tak sempurna, memang kena belajar bahasa Arab. Tuan-tuan tidak ada jalan pintas selain daripada ini, ya. Okey, sekarang soalan saya yang terakhir.
Sebab kita ada 10 minit lagi kan. Okey, soalan saya sekali lagi. Baik. Tuan-tuan dah kata ta'buduna fa'il. Fa'ilnya ialah kaum Nabi Ibrahim yang tersembunyi dalam kalimah ta'buduna kan. Baik. Maf'ul kita ialah ausana kan. Baik. Kenapa tiba-tiba daripada ta'buduna ni tuan-tuan lompat dekat ausana? Ya. Habis tu min dunillahi ini kenapa tak boleh jadi maf'ul? Ya. Sebab dari segi makna bahasa Melayu, ya, dari segi bahasa Melayu, ustaz, macam boleh je makna dia. Nampak? Itu macam kita lah dari segi pandangan orang Melayu kita kan. Baik, sekarang kenapa dari sudut bahasa Arab kita tak boleh panggil pun min dunillahi ini maf'ul? Kenapa tiba-tiba kita lompat sampai ausana? Ya. Kenapa kita lompat dekat ausana? Kenapa min dunillahi ini tuan-tuan tak boleh panggil dia maf'ul? Cuba jawab tuan. Cuba jawab tuan. Cuba jawab sekejap tuan. Ya. Macam ada lekat-lekat sikit kan? Tak apalah tuan ya. Harap-harap tuan-tuan faham soalan saya ya. Soalan saya, kenapa min dunillah tuan-tuan tak boleh panggil dia maf'ul? Sebab apa tuan-tuan? Cuba bagi jawapan. Ikut logik akal tuan-tuan, kenapa tak boleh jadi maf'ul? Sebab apa tuan-tuan? Ya, sila. Kenapa tuan-tuan? Ahsantum. Jawapannya mudah je tuan-tuan ya. Jawapannya ialah sebab tidak berbaris atas kan? Betul tak? Tidak berbaris atas ya. Terbaik. Sebab tuan-tuan semua faham. Sebab kalau tuan-tuan perhati min tuan-tuan, min hujungnya baris mati, duni hujungnya baris bawah, Allahi hujungnya baris bawah, tidak berbaris atas, maka tidak boleh kita panggil dia maf'ul kalau tidak berbaris berbaris atas. Okey, sekarang saya padam yang ni tuan. Yang ni tuan-tuan dah pandai. Habis tu ustaz, kalau kita tak boleh panggil dia maf'ul, kita nak panggil dia apa? Sekarang tengok dekat depan tuan. Tengok kat depan ya. Okey, tuan-tuan ada masa 10 minit saja. Saya buat ringkas sikit perbahasan kita ya. Yang penting tuan-tuan dah bahaskan apa yang perlu ya. Baik. Saya nak tunjuk satu je tuan-tuan ya. Saya nak tunjuk satu saja. Yang pertama yang ni tuan-tuan. Ya. Min duni ni tuan ya. Min duni ya. Ingat tuan-tuan. Min duni, min ini adalah haraf jar ya. Haraf jar, haraf baris bawah kan. Fungsinya membaris bawahkan isim selepasnya. Sebab itulah duni ni berbaris bawah. Siapa punya kerja? Min punya kerja ya. Baik, ingat betul tuan. Ingat betul. Dalam bahasa Arab kita tak boleh panggil min duni ini haraf jar sebab apa tuan-tuan? Dia adalah pasangan jar dan majrur. Ya, kita panggil dia apa tuan-tuan? Jar dan majrur. Kali pertama tuan-tuan belajar dengan saya ya. Ingat betul. Apa maksud jar? Jar tu haraf jar lah. Jar tu haraf jar lah. Sebab tu kita panggil dia jar ya. Dan kalimah yang berada selepasnya ni tuan-tuan, yang berbaris bawah yang berbaris bawah itu kita panggil dia majrur. Kita panggil dia pasangan jar dan majrur. Dalam bahasa Arab kita tak boleh panggil dia maf'ul. Kita boleh panggil dia pasangan jar dan majrur. Okey, tulis di ruangan komen. Yang pertama, jelas ke tak jelas? Ya. Sekarang kita nak selesaikan. Kenapa min dunillahi ini tak boleh dipanggil maf'ul? Yang pertama, sebab ketiga-tiga kalimah tersebut tidak berbaris atas. Betul? Jadi, kalau tak boleh panggil maf'ul, tuan-tuan nak panggil dia apa? Jadi, yang pertama, min duni itu adalah pasangan jar majrur. Bermakna tuan-tuan wajib faham selepas ini, setiap kali jumpa haraf jar dan ada isim yang berbaris bawah selepasnya, dua itu tuan-tuan kena ingat dia adalah jar dan majrur. Jar dan majrur. Pegang tuan-tuan, sebab untuk masa yang akan datang saya nak guna istilah ni ya. Apa maksud jar majrur? Bermakna ada haraf jar selepasnya ada isim yang berbaris bawah. Itu adalah pasangan jar dan majrur. Jar dan majrur. Boleh tuan-tuan? Boleh? Okey, tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Saya nak bagi yang terakhir pula tuan-tuan. Tinggal Allah lagi tuan-tuan. Ya, inna haraf, ma haraf,
Ta'buduna fi'il. Tuan-tuan dah cari fa'il dan juga maf'ulnya ya. Min duni jar majrur. Okey, sekarang Allah saja tinggal. Ausanan maf'ul. Ya. Okey, tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekarang, min duni kenapa tak dipanggil maf'ul? Sebab dalam bahasa Arab sebenarnya dia ada nama dipanggil pasangan jar dan majrur. Jar dan majrur. Jar tu apa? Haraf jar lah. Majrur tu apa? Isim yang berada selepas haraf jar. Boleh? Okey, yang terakhir. Semua kata jelas. Yang terakhir. Ya. Baik, sekarang kita tinggal Allahi. Kenapa Allahi ni kita nak panggil dia apa ni? Ya. Okey, sekarang yang ni tuan-tuan kena ambil duni dengan Allahi pula tuan. Duni dengan Allahi pula tuan. Okey, tengok dekat depan. Duni Allahi, ya. Okey, perhati tuan-tuan. Duni kalimah isim sebab berbaris bawah. Allahi kalimah isim sebab berbaris bawah dan juga alif lam. Bermakna dia dua isim yang berdampingan, ya. Pasangan apa? Dia pasangan mudhaf, mudhafun ilaih, ataupun kita panggil dia pasangan sandar menyandar. Apa maksud, apa fungsi isim yang kedua? Menjelaskan makna yang pertama, ya. Sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain apa? Selain Allah. Bermakna dunia ni tak cukup maknanya. Dia mesti berhajat kepada Allah. Selain siapa? Selain Allah. Maka Allah itu dipanggil menyandar, penyempurna makna kepada duni. Sebab itulah tuan-tuan, min dunillah kita tak panggil dia maf'ul. Sebab min duni itu pasangan jar majrur. Duni Allahi pasangan mudhafun ilaih, ataupun kita panggil dia pasangan sandar menyandar. Okey, dah cukup hari ni tuan-tuan. Siapa yang faham semua apa yang kita belajar, jawab subhanallah. Hari ni tuan-tuan dah belajar dengan saya cukup banyak. Yang pertama ulangan tajuk isim tunjuk, dan kita dah ulang 3 jenis kaedah potong ayat, dan kita dah tunjuk dan kita dah praktik macam mana kita nak potong betul-betul guna 3 kaedah tersebut. Hari ni walaupun ada juga yang salah, itu biasa. Jadi insya-Allah minggu depan tuan-tuan buktikan dekat saya, dah akan ulang lagi supaya tuan-tuan betul-betul pandai. Kemudian sekarang kita dah tunjuk pada tuan-tuan satu pasangan yang baru, namanya pasangan jar dan majrur. Boleh tuan-tuan? Okey, dah cukup setakat ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini ya mendapat manfaat bersama, dan kita ucap syukur pada Allah Taala sebab tidak ada sebarang gangguan, walaupun ada juga sikit-sikit tadi, tapi alhamdulillah kelas kita masih berjalan dengan lancar, dan kita doakan supaya apa yang kita usahakan ini menjadi satu barakah, menjadi satu asbab supaya kita lebih faham Al-Quran, dan kita boleh jadikannya sebagai bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala, ya. Jadi sampai di sini saja kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum. Baik, jumpa lagi tuan-tuan ya. Assalamualaikum.